bersimpu hadap dirimu. Dirimu adalah bayangannya. Jangan tempuh sempadan laisa, pasti langkahmu akan tersasar. Pandanglah alam jua dirimu, semua ternyata wajahnya. Wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu. Wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu. Bukan aku dirimu, ku sekadar ceritamu. Bukan aku dirimu, ku sekadar ceritamu. Kau tiada pada si buta, engkau nyata pada yang tahu. Kau tiada pada si buta, engkau nyata pada yang tahu. Di balik mata kau yang memandangmu, hilanglah aku nyata wujudmu. Di balik mata kau yang memandangmu, hilanglah aku nyata wujudmu. Wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu. Wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu. Bukan aku dirimu, ku sekadar ceritamu. Bukan aku dirimu, ku sekadar ceritamu. Kau tiada pada si buta, engkau nyata pada yang tahu. Kau tiada pada si buta, engkau nyata pada yang tahu. Di balik mata kau yang memandangmu, hilanglah aku nyata wujudmu. Di balik mata kau yang memandangmu, hilanglah aku nyata wujudmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina bihikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina bihikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina bihikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan pada kita, dihimpunkan kita pada petang ini walaupun secara live, insyaallah. Mudah-mudahan dengan perhimpunan kita pada petang ini akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala atas dasar kita menuntut ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah taala kehendaki kebaikan atas diri seseorang, Allah taala beri paham ia dalam urusan agama, insyaallah. Jadi sambungan daripada pengajian yang lalu, kita mulakan dengan kitab Bariyatul Faraid, muka surat, kalau Rumi sini muka surat 45.
muka surah 45, perenggan yang atas tu. Dan menghimpunkan segala makna sifat ini semuanya oleh dua kalimat. Dan menghimpunkan segala makna. Makna ni bahasa Arab, kalau terjemah bahasa Melayu, ma yuradu minal lafzi, barang yang dikehendaki daripada lafaz. Lafaz yang kita belajar, wujud, qidam, baqa, mukhalafah, sampai habis mengenai Allah Ta'ala, kemudian mengenai Rasulullah, itu terhimpun kesemuanya di dalam kalimat, dua kalimat. Dua kalimat apa dah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kalimat yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Allah Ta'ala teguhkan hati orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Bila mana teguh hati tersebut? Apabila dia memahami kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kalimat yang kita memahami. Jikalau kita memahami maksud daripada la ilaha illallah, terhimpun segala rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahsia makhluk. Ya. Jadi mana yang kita hari ini belajar kalimah la ilaha illallah, kita cerita atas nama syariat. Memahami makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi umat-umat yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW sama ucapan dia. Apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan la ilaha illallah Adam Rasulullah, la ilaha illallah Nuh Rasulullah, tak. Semua Muhammadur Rasulullah. Kenapa saya kata Muhammadur Rasulullah? Sebab disebutkan di dalam hadis, yaitu zuhirnya Nabi Muhammad, Nur Muhammad SAW sebagai rahsia Allah Ta'ala yang dikehendaki daripada kalimah la ilaha illallah. Zuhirnya Muhammad, kemudian dizuhirkan nabi-nabi, dan nabi-nabi terdahulu diibaratkan seperti bintang yang menantinya terbit matahari di esok hari. Ya, menanti kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya semua menceritakan Allah dan Nabi Muhammad SAW sebagai pemegang rahsia Allah Ta'ala. Baik itu untuk memahami memahami seluruh rahsia alam semesta, dia terhimpun di dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa makna? Terjemah bahasa Melayu, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah, yang bermaksud tiada ada yang bersifat dengan sifat ketuhanan, istighna dan ibtiqar, itu melainkan yang bernama Allah. Itu kalau cara penghuraiannya. Tiada Tuhan, mana tiada ada yang bersifat istighna, tak ada yang bersifat ibtiqar, yang kami sembah, yang kami layak kami sembah, yang bersifat dengan ubudiyah, bersifat dengan mana bersifat dengan yang layak disembah, itu melainkan yang bernama Allah. Muhammad itu pesuruh Allah. Apa makna Muhammad itu pesuruh Allah? Muhammad itu pemegang rahsia ketuhanan. Itu terjemahannya. Maksud kata Muhammad itu pesuruh Allah, yaitu Nabi Muhammad itu pemegang rahsia ketuhanan. Segala rahsia ketuhanan, daripada ahad, wahdah, wahidiyah, alam roh, alam misal, alam ajsam, alam syahadah, itu semua ada pada Nabi Muhammad SAW. Baik itu martabat Nabi Muhammad bila dizuhirkan, dia membawa 4 perkara: wujud, ilmu, nur, syuhud. Wujud itu dalam martabat ahadiyat, ilmu dalam martabat wahdah dan wahidiyah, nur itu diri dia, syuhud itu alam syahadah. Jadi lengkap, azalinya, abadinya, semua lengkap hanya ada pada Nabi Muhammad. Bahkan di belakang kitabnya ada sebutan kitabnya juga, dia kata Muhammadur Rasulullah itu lautan yang begitu luas, la ilaha illallah baru setitik daripada lautan tersebut. Jadi semua apa cerita mengenal Muhammadur Rasulullah, itulah baru kita dapat mengenal Allah Ta'ala. Okay.
Dan kenyataan, kita tengok dalam kitab balik ya. Dan kenyataan demikian menghimpunkan segala makna itu kesemuanya dalam kalimah la ilaha illallah. Apa dia? Bahawa kalimah yang pertama iaitu la ilaha illallah memberi faedah akan iqrar. Mana iqrar? Pengakuan. Pengakuan dengan menafikan ketuhanan. Nafi ketuhanan bermakna siapa-siapa yang tak ada sifat istighna, siapa-siapa yang tak ada sifat iftiqar, tak layak mengaku jadi Tuhan. Tok Kong ada sifat istighna iftiqar tak? Tak ada. Tak layak kita panggil dia Tuhan. Firaun layak ke panggil Tuhan? Tak layak, sebab dia tak ada sifat istighna, sifat iftiqar yang kita belajar. Nanti saya akan terangkan apa dia istighna, apa dia iftiqar. Iaitu memberi faedah akan iqrar dengan menafikan ketuhanan daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Yang tu kita nafi. Jadi kalau kita tengok di makna di sini, bukan menafikan Tuhan, menafikan makna ketuhanan kepada yang lain. Itu makna la ilaha illallah. Yang lain tu tak ada bersifat istighna, tak ada bersifat iftiqar, tak layak kita panggil Tuhan. Habis kepada siapa yang layak kita panggil Tuhan? Yang layak kita panggil Tuhan yang ada sifat istighna, iftiqar, itu hanya yang bernama Allah. Itu yang kata illallah, melainkan Allah Ta'ala. Dan mengisbatkan dia makna ketuhanan. Mengisbatkan dia, yakni dia makna ketuhanan tadi, baginya bagi Allah Ta'ala sahaja. Sebab Allah Ta'ala sahajalah yang ada sifat istighna. Berapa sifat istighna? Ada 12 sifat. Iftiqar ada 9 sifat. Nanti saya akan sebutkan. Yang tu. Jadi jangan silap faham ya. Mana yang kita nafikan ni makna menafikan makna ketuhanan kepada yang lain dan mengisbatkan makna tersebut kepada zat yang bernama Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Okay. Jadi kenapa ada la ilaha illallah? La ilaha illallah bahasa dia. Asal la ilaha illallah tu mana Allah ilahun, bermula Allah itu Tuhan. Jadi kalau Allah itu Tuhan, jadi makna itu makna isbat. Makna itu makna isbat sahaja. Kenapa kita asal Allah ilahun, kemudian diterbalikkan, macam ni contohnya kan, Allah ilahun, kita terbalikkan. Jadi ilahun Allah, letak la depan ilahun, jadi la ilaha, lepas tu bubuh illa, untuk mentahkikkan. Kenapa jadi tahkik? Sebab tak terpisahlah, nak membuktikan bahawa wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu makhluk. Sebab zat Allah Subhanahu Wa Taala nak cari tak jumpa, nak tengok tak dapat. Tapi di mana pembuktian dia? Ni yang makhluk yang kita nampak seluruh alam ni, pembuktian tentang wujudnya Allah. Baik itu datangkan la ilaha illallah. Tapi ayat asal Allah ilahun, Allah itu Tuhan. Ya, Allah itu tu Tuhan. Baik itu bila kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam hati kita, kita kata lintas di hati kita, Allah sahajalah Tuhan, atau Allah sahajalah yang ada sifat istighna iftiqar, Allah sahajalah yang ada sifat istighna iftiqar, atau Allah sahajalah Tuhan, Allah sahajalah Tuhan. Tak payahlah kita ingat tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tak payah. Ini caranya. Dan hakikat Tuhan itu, apa makna hakikat Tuhan? Bila sebutkan Tuhan, yang faham daripada pengertian la ilaha, ilaha. Dan hakikat Tuhan itu zat yang disembah. Apa makna zat yang disembah? Zat yang disembah bermakna ubudiyah, kehambaan kita ni kita serahkan kepada dia. Dialah zat yang layak kita sembah, tak ada yang lain. Kenapa? Sebab dia lengkap bersifat istighna, bersifat iftiqar. Ini pengertian ilah. Dan hakikat Tuhan itu zat yang disembah dengan sebenar. Itulah sebenarnya. Kalau sembah tokong bermakna tak sebenar lagi. Sembah matahari tak sebenar lagi. Sembah Allah
Kenapa sembah Allah? Maksud kata sembah Allah, kita meyakini bahawa tak ada dah bersifat istighna, tak ada dah bersifat iftiqar, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baru sah amal ibadat kita. Kalau kita beramal ibadat, kita terpandang amal ibadat kita banyak, ya, atau hati kita bertakluk kepada manusia, makhluk Allah taala, semua itu syirik. Hakikat Tuhan itu ialah zat yang disembah dengan sebenar. Tak ada lain. Kenapa sebenar? Sebab dialah yang ada sifat istighna, dialah yang ada sifat iftiqar. Kita akan belajar nanti. Dan lazimlah bahawa bila sebut saja dialah mana zat yang layak disembah dengan sebenar, lazim bahawasanya bahawa Tuhan itu zat yang disembah dengan sebenar. Ia terkaya, ini orang panggil istighna. Kalau bahasa Arab dipanggil istighna. Ia terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain. Dia tak berhajat. Dan berkehendak ini dipanggil iftiqar. Daripada terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain dipanggil sifat istighna, ada 12 sifat. Dan berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain. Apa maksud berkehendak? Tak lepas tertumpu, mesti berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu melazimkan 9 sifat. Jadi kalau 12 campur 9, 21 sifat. Jadi bermakna 20 wajib, 1 harus. Mustahil itu lawan dia sahaja. Itu pengertian Tuhan. Jadi mafhum dia, siapa yang tak belajar sifat 20, confirm dia tak kenal Tuhan. Kan? Confirm dia tak kenal Tuhan. Okey. Okey. Dan berkehendak kepadanya Okey, minta maaf. Ada gangguan. Kita teruskan pengajian. Dan berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Inilah makna Tuhan. Jadi ada 2 perkara. Jadi ada sifat istighna dan ada sifat iftiqar. Maka makna la ilaha illallah itu tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar pada nafsul amri. Nafsul amri bahasa Arab, mana diri pekerjaan. Tak ada yang disembah dengan sebenar. Apa maksud tak ada sembah? Mana tak ada lah layak, mana tak ada lah yang kita layak sembah. Kalau bahasa Arab, la ma'buda bihaqqin, tiada yang disembah bihaqqin dengan sebenar, bil wujudi, pada ada ini, illallah, melainkan Allah Ta'ala. Melainkan Allah. Sebab apa? Sebab dialah yang ada sifat istighna dan dialah ada sifat iftiqar. Okey. Jelas tak? Itu makna la ilaha illallah. Jadi sekarang apa yang kita nafikan, apa yang kita isbatkan, jangan kita nafi Tuhan. Nafi Tuhan kafir. Karena orang kata nafi Tuhan, ataupun kita kata masukkan la ilaha illallah, masuk tokong, masuk batu, masuk apa semua, bulan bintang. Lepas tu illallah kita keluarkan, melainkan Allah Ta'ala. Allah sahaja yang kita sabitkan. Yang tu penafian tak betul. Cara kita menafi tak betul.
Yang kita nafi makna ketuhanan kepada yang lain. Itu bahasa mudah kata. Yang kita nafi makna ketuhanan kepada yang lain, dan kita isbat, apa makna kita isbat? Makna tersebut kepada zat yang bernama Allah. Itu yang tepat. Faham ya? Dan lazim daripada demikian itu bahawasanya apa dia? La mustaghniyan an kulli ma siwahu wala muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Berulang balik ah. Apa maksudnya? Tiada yang terkaya. Tak ada yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain, itu tak ada, dia kata. Dan tiada yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain. Tak ada tertumpu kepada barangnya, kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain, itu melainkan Allah Ta'ala sahaja. Itu yang layak kita panggil Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Nah, jadi bila kita kata Allah Ta'ala yang layak sebagai Tuhan, yang ada sifat istighna, yang ada sifat ibtiqar, nafilah kepada yang lain. Kalau nafi kepada yang lain itu tak layak kita panggil Tuhan. Paham? Tak layak kita panggil Tuhan. Jadi secara ringkas saya ulang sekali lagi, apa yang kita nafi, apa yang kita isbat. Yang kita nafikan makna ketuhanan kepada yang lain. Apa makna ketuhanan? Yang ada sifat istighna, yang ada sifat ibtiqar. Kita nafi kepada yang lain. Lepas itu kita isbatkan kepada yang bernama Allah. Itu orang panggil nafyun nafyi isbatun. Bukan silap nafyun nafyi. Istisna'un nafyi isbatun. Itu kaedah dalam ilmu nahwu. Istisna'ul isbati. Istisna mana kecuali daripada kalam istisna'un nafyi, mana kecuali daripada kalam nafi, itu memberi faedah makna isbat. Itu yang kata-kata illallah itu jadi isbat, mengisbatkan atau mengiyakan makna tersebut kepada zat yang bernama Allah. Apa dia? Yang ada sifat istighna 12 sifat, yang ada sifat ibtiqar 9 sifat, itu hanya kepada zat yang bernama Allah. Oke. La ilaha illallah. Dan bermula ini lazim menghimpun ia akan segala aqaid. Lazim. Apa lazim? Mana sifat istighna dan sifat ibtiqar tu? Menghimpun ia akan aqaid, mana segala aqaid yang bergantung dengan Tuhan. Kan kita belajar berapa aqaid yang bergantung dengan Tuhan? 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. Jadi kalau kita dah belajar la ilaha illallah, di istighna ada 12 sifat, di ibtiqar ada 9 sifat. Lawan bagi wajib ada 20 juga. Cukup dah 41. Cukup 41 sifat. Nanti dia akan sebut ni. Maka istighna mana terkayanya Allah Ta'ala itu artinya terkayanya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang lain itu melazimkan. Bila sebut sifat istighna, melazimkan wajib wujudnya, wujud Allah Ta'ala. Kenapa wajib wujud Allah Ta'ala? Ada Allah Ta'ala ni tak berhajat kepada yang lain memberi ada Allah Ta'ala. Bahasa dia macam tu. Ada Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang lain memberi ada Allah Ta'ala. Baik itu dia terkaya, letakkan sifat wujud. Dan qidam mana ada Allah Ta'ala tiada ada permulaan. Kalau adanya Allah Ta'ala ada permulaan, bermakna Allah Ta'ala berhajat kepada yang menjadikan. Betul tak? Dan baqa ni mana kekal. Kalau Allah Ta'ala tu ada tapi ada kesudahan, mana berhajat kepada mengubahkan daripada ada dia kepada tak ada dia. Jadi kalau kita mengaji sifat baqa, Allah Ta'ala tu kekal, tak ada kesudahan, dia tak berubah. Mana lazim sifat istighna. Dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala menyalahi bagi segala yang baharu. Kenapa yang baharu? Sebab bila sebut saja yang baharu, mesti ada yang membaharukan dia. Jadi kita belajar sifat mukhalafah dulu. Allah Ta'ala bukan jirim, Allah Ta'ala bukan arad. Allah Ta'ala bukan jirim, Allah Ta'ala bukan arad. Okay.
Jadi kalau Allah Ta'ala jirim, Allah Ta'ala arad, macam mana? Kalau Allah Ta'ala arad itu sifatnya apa? Berubah-ubah. Tidak? Berubah-ubah. Mesti ada yang mengubahkan. Kemudian arad dia lazim bagi jirim. Arad mesti tumpang di jirim. Kalau dah arad jadi baharu, bila tumpang di jirim, bermakna jirim jadi baharu juga. Mesti ada yang membaharukan dia. Kalau ada yang membaharukan, itu yang Allah Ta'ala ini tak serupa dengan makhluk. Sebab makhluk itu berhajat. Yang Allah Ta'ala itu terkaya, tak berhajat. Dan qiyamuhu binafsih. Apa makna qiyamuhu binafsih? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa dia? Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat. Kenapa dia tak berhajat kepada zat? Sebab dia dah zat. Kalau Allah Ta'ala berhajat kepada zat, jadi macam mana? Otomatik dia sifat. Kalau jadi sifat, macam mana pula? Kalau Allah Ta'ala itu sifat, tak adalah sifat ma'ani. Kenapa tak ada sifat ma'ani? Sebab kita dah belajar dulu, sifat ma'ani martabatnya maujud. Jadi sifat nak tumpang atas sifat boleh tak? Tak boleh. Kalau tak ada sifat ma'ani, tak adalah ma'nawiyah. Kalau tak ada ma'ani, tak ada ma'nawiyah, tak wujud makhluk. Sebab makhluk ni asar, kesan daripada kudrat Allah Ta'ala, yang mana kudrat ni salah satu daripada sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Contoh. Dan Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan. Itu makna qiyamuhu binafsi. Dan wajib sama. Jadi mana tadi berapa sifat? Ada 5 sifat ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu binafsi. Ini catat sendiri ya. Yang tu orang panggil kaya zat. Nama dia kaya zat. Catat sendiri lah. Dalam kitab tak ada. Dipanggil kaya zat. Sifat istighna. Dan yang seterusnya wajib sama dan basar dan kalam. Apa ada? Sama sifat pendengar. Kalau Allah Ta'ala itu peka, bermakna berhajat tak kepada menghilangkan peka dia? Berhajat. Bermakna kalau berhajat kekurangan tak? Kekurangan. Kalau ada kekurangan atas Allah Ta'ala, bermakna tak layak kita panggil Tuhan. Sebab dia kurang. Allah Ta'ala zat yang wajib wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tak? Dan basar. Dan basar. Apa makna basar? Melihat. Kalau Allah Ta'ala itu buta, dia berhajat. Itu orang lupa sifat istighna. Berhajat kepada menghilangkan buta atau kurang penglihatan dia. Kalau dia berhajat, bermakna lupa sifat istighna, tak layak kita panggil Tuhan. Dan kalam. Allah Ta'ala berkata-kata. Kalau Allah Ta'ala bisu, jadi macam mana? Bermakna kekurangan. Kalau kekurangan, luputlah sifat istighna. Sebab apa? Sebab ketika itu dia berhajat kepada menghilangkan kekurangan bisu ataupun kekurangan yang ada pada diri dia. Berapa sifat dah? 3 sifat ya. Tadi orang panggil kaya zat. Sama, basar, kalam. Sama, basar, kalam ni dipanggil sifat ma'ani. Bila sebut sifat ma'ani, mesti ada mesti ada lawazim bagi sifat ma'ani. Mana lawazim bagi sifat ma'ani? Dan kaunuhu sami'an, dan kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Ini 6 sifat ni dipanggil kaya sifat. Jadi ada kaya zat, ada kaya sifat. Ada kaya zat, ada kaya sifat. Atas qaul subut sifat maknawiyah. Di sisi apa ni? Atas qaul subut sifat maknawiyah. Subut mana menyabitkan sifat maknawiyah. Atas qaul Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau di sisi Abu Hasan Asy'ari dia bilang sifat ma'aniyah, dia tak membilangkan sifat maknawiyah. Bukan dia menafikan sifat maknawiyah. Okey. Subut sifat maknawiyah. Kerana jika tiada wajib baginya Allah Ta'ala sifat ini orang panggil kaya sifat ya. Ada 6 sifat dipanggil kaya sifat. Ada kaya zat, ada kaya sifat. Kerana jika tiada wajib baginya bagi Allah Ta'ala sifat ini 6 sifat, nescaya berkehendak kepada yang mengadakan, nescaya berkehendak kepada yang mengadakan atau kepada zat. Tengok ya. Nescaya berkehendak kepada, silap. Dan jika tiada wajib baginya Allah Ta'ala sifat ini semua, bukan 6 sifat ya.
daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, sama', basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Kalaulah tak ada, berapa sifat tu semua dah? Ada 11 sifat. Tak ada 11 sifat tak? 5 campur 6 11 tak? Okey, 11 sifat. Kalaulah tak ada sifat ni, nescaya berkehendak kepada yang mengadakan. Ini pandang kepada apa? Pandang daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu binafsih, kepada yang mengadakan. Nescaya berkehendak kepada yang mengadakan. Berkehendak kepada yang mengadakan, bukan 5 sifat. Tanda elok-elok ya, nanti ni ibarat kita kadang kita silap. Kepada yang mengadakan di sini, sifat dia ada berapa? 4,5. 4,5. Macam mana jadi 4,5? Saya bilang wujud, qidam, baqa, mukhalafah, dan qiyamuhu binafsih pada makna yang kedua. Qiyamuhu binafsih ada 2 makna kan? Tak berhajat kepada zat, tak berhajat kepada yang menjadikan. Jadi 4,5 ni apa dah? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, dan qiyamuhu binafsih, makna yang kedua. Sebab makna yang kedua, Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan. Atau kepada zat. Macam mana atau kepada zat? Berapa sifat? Setengah sifat ya. Sifat qiyamuhu binafsih, pandang kepada makna yang pertama. Apa makna pertama? Allah Ta'ala tak berhajat kepada kepada zat. Ya, Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat. Jadi berapa sifat kalau pandang situ? Dah 5 sifat. 4,5 campur setengah, dah berapa? 5 sifat ya. Atau kepada yang menolak daripadanya akan kekurangan. Ini berapa sifat? Ada 6 sifat ni. Ini masuk 6 sifat lagi apa? Sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Jadi kalau kita himpun semua tu, jadi berapa sifat semua? Jadi 11 sifat. Okey? Dia tak masuk lagi sifat yang harus. Jelas tak? Atau kepada yang menolakkan daripadanya akan kekurangan. Itu ada 6 sifat. Maka apabila wajib baginya, bagi Allah Ta'ala sifat ini, mana berapa sifat? 11 sifat. Nescaya mustahil oleh lawannya. 11 campur 11 berapa? 22 Okey, 22. 11 wajib, 11 mustahil, 22. Maka inilah ada sebut sini. Maka inilah 22 akidah daripada wajib dan mustahil. Dah dapat dah 22 sini. Wajib dan mustahil. Dan melazim ia pula akan napi wajib berbuat sesuatu. Napi wajib berbuat sesuatu daripada segala mungkin, atau meninggal perbuatnya. Itu orang panggil sifatnya harus. Kan? Sebab kita belajar sifat harus bagi Allah Ta'ala apa dia? Patut Allah Ta'ala buat sesuatu, patut Allah Ta'ala tak buat. Jadi kita nafikan Allah Ta'ala tak wajib buat sesuatu. Allah Ta'ala mana tak wajib tinggalkan buat sesuatu. Bahkan buat tak buat harus bagi Allah Ta'ala. Ini termasuk dalam sifat istighna. Kenapa termasuk dalam sifat istighna? Kalaulah Allah Ta'ala tu wajib buat sesuatu, saya ambil ringkas-ringkasnya. Kalaulah dia wajib buat makhluk, mungkin ada tak benda menekan Allah Ta'ala? Adalah benda memaksa menekan Allah Ta'ala. Ini aku jadikan makhluk yang taat di Bertam ni. Aku jadikan makhluk yang taat kepada Allah Ta'ala. Masya Allah kan. Kalau macam tu dia kata makhluk di sini ni jenis makan kari semua ni kan. Aku kena buat kari, ikan apa semua. Kalau tidak makhluk aku ni nak makan apa? Dia tak makan pakai tak sembah aku lah. Bermakna ada menekan Allah Ta'ala. Ada benda menekan memaksa Allah Ta'ala.
Ikut dia nak bagi makan, tak bagi makan kita. Barang dia. Kan? Atau dia kata mustahil Allah Ta'ala buat sesuatu. Tak boleh. Kenapa? Kalau mustahil Allah Ta'ala buat sesuatu, menafikan benda yang sudah ada. Kan makhluk dah ada tak? Makhluk dah ada. Tiba-tiba dia kata Allah Ta'ala mustahil buat sesuatu. Itu jadi pembohongan. Jadi secara ringkas dia, Allah Ta'ala patut buat sesuatu, Allah Ta'ala patut tak buat sesuatu. Inilah pengertian sifat yang harus, yakni kita nafikan. Kita nafikan wajib Allah Ta'ala buat sesuatu atau wajib Allah Ta'ala tinggalkan sesuatu. Jadi bermakna apa dia? Ada lagi satu sifat yang harus. Jadi berapa sifat dah? 11 campur satu sifat. Tadi 11 sifat istighna. Dan lagi satu sifat yang harus termasuk dalam sifat istighna. Jadi ada 12 sifat. Dan jika tiada, nescaya lazim ketiadaan istighna daripada memperbuat sesuatu itu atau meninggalkan. Dan jika tidak dengan makna apa? Dengan makna wajib Allah Ta'ala buat sesuatu, wajib Allah Ta'ala tinggalkan sesuatu. Itu maksud kata dan jika tiada. Faham kan? Ini kita lama. Dia agak bahasa dia agak ringkas ataupun payah nak faham. Dan jika tidak, maksud kata dan jika tidak bermakna jika wajib Allah Ta'ala buat sesuatu atau wajib Allah Ta'ala tinggalkan buat sesuatu, nescaya lazim ketiadaan sifat istighna. Macam saya sebut tadi lah. Kalau wajib Allah Ta'ala buat sesuatu, bermakna ada benda yang menekan, memaksa Allah Ta'ala kena buat. Okey. Daripada memperbuat sesuatu atau meninggalkan. Kalaulah Allah Ta'ala wajib tinggalkan sesuatu, bermakna bohong. Sebab apa? Sebab makhluk sudah ada. Kita nak nafikan benda yang sudah ada. Jadi cerita dia, Allah Ta'ala tak wajib buat sesuatu, Allah Ta'ala tak wajib tinggalkan buat atas sesuatu. Jadi berapa sifat? Ada 12 sifat. Maka inilah satu akidah, iaitu akidah harus. Jadi 11 campur 1, 12. Maka jumlah barang yang lazim dia oleh istighna itu 23 akidah. Jadi macam mana 23? 11 wajib, 11 mustahil, 1 harus. Campurlah. 22 campur 1, 23. Terang. 23 akidah. Ini kita nak dapatkan step bilangan. Kalau tak mengaji sifat 20, saya kata tak faham lah mana Tuhan, tak faham lah mana la ilaha illallah. Apa benda yang kita sebut zikir? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ulama sebut, dia kata orang yang berzikir tak memahami makna zikir, itu seperti bangkai, seperti mana jasad yang tiada bernyawa. Jasad, ada jasad tapi tak ada bernyawa, tak ada faedah. Dan iftiqar, habislah cerita makna istighna. Jadi sifat istighna ada 23 akidah. Itu makna yang pertama, makna Tuhan. Dan iftiqar, ini makna yang kedua. Apa makna iftiqar? Artinya berkehendak segala yang baru. Berkehendak, tertumpu, tak terlepas. Sama ya. Berkehendak, tertumpu, tak terlepas segala yang baharu kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Itu melazimkan apa? Melazimkan sifat hayat. Sifat hayat Allah Ta'ala. Kenapa letak sifat hayat? Kalaulah Allah Ta'ala tu mati, siapa lagi nak numpu kepada yang mati? Tak. Ketika hidup kita tumpang orang tu lah, minta bantuan tu, minta bantuan ni, mati orang tu. Nak minta ke siapa? Minta ke dia dah mati dalam kubur. Dia tak bagilah. Ketika hidup dia bagi. Jadi mana? Melazimkan sifat hayat dan qudrat. Kalau dia tak mampu, macam mana kita nak menumpu kepada orang tak mampu? Kita nak minta dia tolong angkatkan barang kita. Barang berat 20 kilo. Dia kata aku larat angkat 2 kilo ya. Kita nak minta tolong ya. Carilah orang yang boleh angkat 20 kilo, baru boleh padan dengan angkat barang kita. Ini contoh ya. Okay. Dan iradat.
Kalau dia tak berkehendak, macam mana kita nak menumpu atas diri dia? Kan? Allah Ta'ala itu beriradat. Dan ilmu. Jadi sebenarnya kalau ikut saya ambil daripada hayat. Kalau sifat hayat tak adalah sifat ilmu, betul tak? Kalau orang mati, tak adalah sifat ilmu. Bila tak ada ilmu, tak adalah kehendak, iradat. Bila tak ada kehendak, dia tak buat, tak nyatalah kudrat. Bila tak buat, tak wujudlah makhluk. Bila tak wujud makhluk, jadi bohong. Jadi semua makhluk tak terlepas pada dia. Sebab apa? Sebab dia ada 4 sifat: hayat, ilmu, iradat, kudrat. Letak macam tu. Susunan dia lah, nak mudah faham. Kalau saya hurai macam tu. Dan kudrat, dan iradat, dan ilmu. Bila kita kata hayat, kudrat, iradat, ilmu, itu sifat ma'ani. Lazim bagi sifat ma'ani kaunuhu hayyan, dan kaunuhu qadiran, dan kaunuhu muridan, dan kaunuhu aliman. Berapa sifat dah? Jadi 8 sifat dah ya. Jadi 8 sifat. Macam mana kaunuhu hayyan sampai habis tadi? Atas kaul subut sifat maknawiyah. Ini di sisi Abu Mansur Al-Maturidi. Atas kaul yang menyampaikan sifat maknawiyah. Jadi bermakna 8 sifat. Sebab maknawiyah tu melazim bagi sifat sifat ma'ani. Dan akan wahdaniyat, tambah satu lagi. Wahdaniyat dari taklas sekali. Kenapa faedah wahdaniyat taklas sekali? Kita mengaji ilmu tauhid ni, kitab Faridah ni. Ni orang panggil tauhid syariat. Dia ada lagi satu kitab, satu perbahasan, macam kita mengaji 2 minggu sudah kan amal ma'rifat. 2 minggu sudah kan, tak silap saya. 2 minggu sudah kita bahas apa? Sezat, wahdaniyat bil zat, wahdaniyat bil sifat, wahdaniyat bil asma, wahdaniyat bil af'al. Itu kesinambungan daripada apa yang kita bahas. Jadi kalau Allah Ta'ala tu berbilang-bilang, Tuhan tu berbilang-bilang, minta Tuhan ni tak bagi, cari Tuhan lain. Tuhan tu pula tak bagi, cari Tuhan yang lain pula. Tapi cerita dia sah. Dia bagi, dia tak bagi, ke dia kita tumpu. Kan? Nampak tak? Ke dia kita tumpu. Itu orang panggil melazim akan wahdaniyat. Berapa sifat semua? Jadi hayat, kudrat, iradat, ilmu, lazim baginya kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Lepas tu wahdaniyat, 9 sifat. Ada 9 sifat. Manakala wajib segala sifat itu, mustahil segala lawan dia. Jadi kalau wajib dia 9, lawan dia 9 juga lah. Berapa? 9 jumpa 9? 18. Maka jumlah barang yang melazim dia oleh ibtiqar itu 18 aqidah tu. Jadi kalau 18 campur dengan tadi berapa? 23. Coba 18 campur 23 berapa? Dapat? 41. Ngam-ngam 41. Itu yang kita mengaji dulu habis semua. Dia rangkum habis dah. Yang kita mengaji daripada wujud, qidam, baqa, mustahil apa semua harus sampai habis ngam-ngam 41 sifat. Itulah pengertian la ilaha illallah. Yang saya kata pada permulaan pengajian tadi, pada adat siapa-siapa yang tak mengaji sifat 20, saya berani kata tak faham lah dia makna la ilaha illallah. Dia tak faham makna Tuhan. Dia tak reti Tuhan tu. Dia ibarat seolah kata dia mentokongkan Tuhan. Macam mana orang mentokongkan Tuhan? Ni aku nak sembah Allah, nak sembahyang ni, nak sembah Allah. Allah Ta'ala ingat depan kita ke? Jangan macam tu. Ni orang awam banyak. Kalau meletakkan Allah Ta'ala macam tu, itu mentokongkan Tuhan. Ibarat Tuhan tu jadi tokong. Ini yang tak mau. Yang ni kita nak kepahaman ilmu tu ada dalam diri kita. Bila sebut Allah, kita reti dah apa dia, sifat-sifat dia. Dia mesti zat yang wajib berwujud, yang bersifat kesempurnaan. Apa dia? Mesti ada sifat istighna, mesti ada sifat iftiqar. Makhluk sebagai kenyataan dia. Okay. Jadi berapa sifat semua? Jadi 41 sifat
itu terkandung dalam pengertian istighna iftiqar. Itulah yang kita nafikan. Kita nafi apa? Nafikan istighna iftiqar kepada yang lain. Yang lain itu tak ada sifat istighna. Habis kepada siapa yang ada sifat istighna? Illallah, melainkan Allah Ta'ala. Pahamkan, zikirkan makna la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi kata jaddidu imanakum bil qawli la ilaha illallah. Perbaharui oleh kamu akan iman kamu dengan kata la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli qawlu la ilaha illallah. Seabdal-abdal barang yang aku kata dan nabi-nabi yang terdahulu daripada aku ialah kata la ilaha illallah. La ilaha illallah miftahul jannah. Nabi kata la ilaha illallah itu pembuka pintu syurga. Orang yang memahami makna la ilaha illallah ibarat kata dah pegang anak kunci syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita faham walaupun sudut syariat, yang inilah yang pertama sekali kita kena ada. Jelas ya? Jadi fahamlah makna la ilaha illallah. Itu kalimah yang pertama. Dan kalimah yang kedua yaitu Muhammadur Rasulullah, itu bila sebut saja Muhammadur Rasulullah memberi faedah akan iqrar dengan risalah. Apa makna risalah? Keadaan jadi Rasul. Bahasa Arab risalah. Risalah yakni keadaan jadi Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna keadaan jadi Rasul? Keadaan dialah pemegang rahsia ketuhanan. Keadaan dialah pemegang rahsia ketuhanan. Dan lazim daripada mana memberi faedah iqrar dengan risalah Sayyidina Muhammad tadi, membenar dia pada tiap-tiap barang yang datang ia dengan dia. Jadi apa dia yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada hukum aqaid, tauhid, kita percaya. Daripada hukum fiqh, kita percaya. Daripada hukum tasawuf, kita percaya. Itulah yang dipanggil agama. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi? Agama Islam. Apa isi agama Islam? Iman, Islam, tauhid. Iman, Islam, tauhid. Kan? Macam mana iman Islam? Kita percaya, nak dapat percaya. Lepas tu kena beramal Islam. Lepas tu kena tauhid. Apa makna tauhid? Itu orang panggil orang-orang sufi. Tauhid, dia mengesahkan Allah Ta'ala pada zat, mengesahkan Allah Ta'ala pada nama, pada sifat, pada zat. Dan masuk di bawahnya, di bawah Muhammadur Rasulullah, wajib benar sekalian Rasul. Rasul lain pada Nabi Muhammad pun sama juga bersifat siddiq dan amanah mereka itu. Dan patanah mana cerdik mereka itu. Dan tabligh mereka itu, mana menyampaikan. Itu sifat-sifat Rasul. Dan masuk di bawahnya pula, dah kita kata wajib 4, mustahil atas mereka itu dusta, khianat dan bodoh dan kitman. Mana kitman? Mana menyembunyikan. Kitman mana menyembunyikan. Dah berapa sifat dah? 8 sifat. 4 wajib, 4 mustahil. Dan masuk di bawahnya pula harus segala sifat manusia. Rasul bersifat manusia. Ini lebih manusia ya. Lebihnya manusia di sini sebab Rasul kita manusia. Itu yang Allah Ta'ala kata al-insanu sirri. Insan itu rahsia aku, wa ana sirru, dan aku rahsia bagi manusia, wa sirru sifati, dan rahsia aku adalah sifat aku, wa sifati la ghairi, dan sifat aku tiada lain daripada aku. Mana dia manusia? Manusia mana? Manusia yang tiada membawa kepada kekurangan. Bermakna tak ada kekurangan pada hak mereka itu. Jadi berapa sifat dah? 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus. Yang ini harus. Kerana bahawasanya penghulu kita Nabi Muhammad SAW mendatang ia dengan wajib membenarkan akan yang demikian itu sekaliannya. Sebab Nabi yang cerita. Apa dia? Rasul bersifat siddiq, amanah, tabligh, patanah, mustahil, lawan dia 4 dan 1 harus. Kenapa? Sebab Nabi pun bersifat manusia.
Nabi makan, minum, tidur, Nabi berkeluarga, Nabi pergi pasar, macam-macam kan. Jadi berapa sifat semua? Maka ini 9 aqaid. 9 aqaid terhimpun dalam mana? Dalam Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau 41 campur 9 cukup dah 50. Ini orang panggil 50 simpulan iman, terkandunglah di dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis. Ini yang kita belajar dulu ni. Ini benda yang kita kena faham bila kita sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kena memahami secara ringkas macam ni. Maka bila dihimpunkan dia kepada barang yang telah lalu, apa dia 41. Masuk kata telah lalu 41. Nescaya adalah sekalian aqaid itu 50 akidah. Ini jika kita berkata dengan subut ahwal. Apa maksud subut ahwal? Dia dalam sifat Allah Ta'ala pecah pada berapa? Pecah kepada, ada satu qaul mengatakan tiga bahagian. Ada satu qaul lagi mengatakan 4 bahagian. Atas qaul yang mengatakan 3, apa dia? Amrun i'tibari, mawjud, ma'dum. Amrun i'tibari kena atas sifat wujud, ma'dum kena atas sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu binafsih, wahdaniyat, dan mawjud itu kena atas sifat ma'ani. Okay. Atas qaul yang menyampaikan ahwal, hal, itu masuk ma'nawiyah tu. Ma'nawiyah termasuk sifat hal. Jadi bermakna sifat Allah Ta'ala pecah pada 4. Amrun i'tibari, ma'dum, mawjud, hal. Atas qaul yang menyabitkan hal itu bermakna berapa simpulan iman semua? Jadi 50 simpulan iman. Dan dengan ketiadaan sifat idrak. Sifat idrak kita tak bilang. Dulu kita dah lepas belajar sifat idrak kan? Sifat idrak dia tak bilang. Sebab apa? Atas perkataan yang muktamad, sifat idrak termasuk di atas ta'aluk sifat ilmu. Dia bukan sifat ma'ani. Dia kena atas ta'aluk sifat ilmu. Dan sifat takwin. Sifat takwin atas perkataan yang muktamad itu kena atas ta'aluk sifat qudrat. Dia bukan kena atas satu sifat yang asing daripada qudrat. Jadi dua sifat maknawiyah yang melazim keduanya. Dah kita kata ada idrak, ada takwin, bermakna kena kata kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Jadi lebih, bukan setakat 20. Jadi 24 lah. 24, 54 lah semua. Campur Muhammad Rasulullah jadi 54. Ini kita tak bilang. Bila kita tak bilang, jadi 50 lah. Dan mustahil lawannya sekalian. Kalau mustahil tadi 4, mustahil pun 4 juga. Jadi 8. Maka jika berkata dengan subut sekalian demikian itu, apa dia? Sifat idrak, sifat takwin, lazim bagi idrak, lazim bagi takwin serta lawan dia, nescaya adalah sekalian akidah yang menghimpunkan dia oleh dua kalimah itu 58 akidah. Kita ada 58. Sifat idrak 1, sifat takwin 2, lazim bagi idrak kaunuhu mudrikan, lazim bagi takwin kaunuhu mukawwinan. Lepas tu lawan bagi 4 nih. Dah lawan dia, jadi bermakna 8 lah. Jadi tadi kita belajar dah 50 lah. Campur 8, 58 akidah. Boleh dapat lah? Tak usah saya sakit kepala lah, ambil yang 50 cukup lah. Fikir kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan, takwin, idrak, apa pula. Tapi kita dah belajar dah semua ni. Tengok balik apa yang kita dah pelajari. Adapun jika kita berkata dengan ketiadaan ahwal. Siapa ni? Berkata dengan ketiadaan ahwal, ini di sisi Abu Hasan Asy'ari. Sebab Abu Hasan Asy'ari membilangkan sifat yang wajib dikenal 13 sifat. Wujud, amr i'tibari, qidam, baqa, mukhalafah, qiyam bi nafsih, wahdaniyat, itu kena ma'dum.
Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu kena atas mawujud. Dia 3 saja. Jadi ada 13 sifat. Dengan ketiadaan ahwal dan sekalian yang tersebut, maka adalah perhimpunan perhimpunan aqaidul iman. Perhimpunan aqaidul iman tadi 36 jua dengan digugurkan maknawiyah yang 7 dan segala lawannya daripada bilangan. Gugurkan. Tadi asal 50, tolak 14. Betul tak? 50 tolak 14 berapa? 36 dapat lah. Barat 36 sebab tolak maknanya serta lawan dia daripada bilangan. Kenapa Tuhan kita ni kata daripada bilangan? Maksud kata Imam Abu Hasan Asy'ari bukan menafikan sifat maknawiyah, cuma tak membilangkan sifat yang wajib dikenal. Sifat yang wajib dikenal. Dia bukan menafikan. Siapa yang menafikan maknawiyah, tiada khilaf di antara ulama mengatakan batal syahadah, kafir. Kan? Di sisi Abu Hasan dia tak menafikan, cuma tak membilangkan sifat yang wajib dikenal. Habis di sisi Abu Hasan Asy'ari, sifat maknawiyah tu kena atas sifat apa? Abu Hasan Asy'ari sifat maknawiyah tu kena atas amrun i'tibari. Apa dia? Kaunuhu qadiran. Di sisi Abu Hasan Asy'ari kena atas ibarat daripada ada sifat berkuasa pada zat. Kaunuhu muridan, ibarat daripada ada sifat berkehendak pada zat. Kaunuhu aliman, ibarat daripada ada sifat ilmu pada zat. Kaunuhu hayyan, ibarat daripada ada sifat ilmu pada zat. Begitulah kias sifat yang lain. Jadi bermakna kalau dah tolak 7, lawan 7 lagi 14, tinggallah aqaid yang wajib kita kenal ada 36. Tiada daripada i'tiqad, lawan daripada bilangan. Tiada daripada i'tiqad, bukan menafikan pada i'tiqad. Dibetulkan sini. Dan tiada daripada i'tiqad, bukan kita menafikan pada i'tiqad. Pada i'tiqad kita menafikan sifat maknawiyah, itu kafir. Kenapa? Di dalam Al-Quran ada sebut sifat ma'ani, tak ada. Tapi maknawiyah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau sebut qadir, mesti ada sesuatu yang menambatkan adanya sifat qudrat pada zat. Bermakna sifat maknawiyah ada sebut dalam Quran. Ada sebut. Ma'ani tak ada. Ada juga qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam dalam Quran. Dalam Quran tak ada. Dan yang demikian itu 14 akidah. Mana kalau kita kata tolak pada bilangan sifat ma'ani 7, maknawiyah 7, lawan bagi maknawiyah 7, 14. Atau yang dikata dan yang demikian itu 14 akidah. Tinggallah 36. Dan dengan digugurkan sifat idrak, tak bilang juga sifat idrak, dan takwin, dan barang yang mengikut keduanya. Apa makna mengikut keduanya? Kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Itu maksud kata yang mengikut keduanya, kedua idrak dan takwin. Dan yang demikian itu 8 akidah. Yang kita tolak. Kalau orang yang menyabitkan sifat idrak, sifat takwin, di situ berapa? 4 wajib, 4 mustahil. Ini kita tolak juga. Tolak pada bilangan, bukan pada menafikan daripada i'tiqad. Kalau menafikan daripada i'tiqad, kafir. Tak boleh. Okey, jelas tak? Maka telah nyatalah bagimu bahawasanya dua kalimah ini mengandung akan sekalian aqaid. Ni ringkas kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup kita sebut ringkas sahaja. Tapi lengkap dengan aqaid yang kita belajar pada awal kitab sampai ke habis kitab ni. Yang telah terdahulu, habis lengkap dah. Boleh faham ya? Kalau saya nak sebut satu-satu panjang. Okey ya? Jadi bolehlah kita sebut istighna berapa? Istighna wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu binafsih. Itu orang pakai kaya zat.
Sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu orang panggil kaya sifat. Lawan dia berapa? 11. Dah berapa dah? 22. Okey. 22 tambah lagi satu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala, 23. Itu termasuk dalam sifat istighna. Kemudian sifat iftikhar, qudrat, iradat, ilmu, hayat. Kaunuhu lazim dia, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Dah 8. Wahdaniyat campuras kali 9. Lawan bagi 9 16. 16 campur 18 campur 23 41. Di Muhammad Rasulullah siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Lawan dia kadzib, khianat, kitman, baladah. Lepas itu sifatnya harus bagi Rasul. Cukup tak? 50 simpulan iman. Itulah terkandung dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belajarlah. Belajar. Ya, kita belajar bagi faham dulu sifat-sifat dia, baru kita buat ringkasan. Ringkasannya di mana? Sebut saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hati kita hadir. Hadirkan makna tersebut. Maka telah nyatalah bagimu bahawasanya dua kalimah itu mengandung akan sekalian aqaid yang terdahulu. Bahkan sekalian hukum itu masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sekalian hukum hakam. Apa makna sekalian hukum hakam? Hukum hakam aqaid. Hukum hakam aqaid, hukum hakam masa zahir, hukum hakam masa batin. Itu termasuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Ada lebihnya Muhammadur Rasulullah. Hingga berkata setengah ulama, bermula Muhammadur Rasulullah itu laut yang meliputi. Tahu, laut yang luas, laut yang meliputi. Aku takkan dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tak mengenali Rasulullah. Sebahagian perkataan Imam Haddad adalah anta ba'dallahi ni'mal murtaja. Satu kalamah, anta ba'dallah, kamulah selepas Allah Ta'ala sebaik-baik yang diharap. Selepas Allah Ta'ala, kamulah wahai Muhammad sebaik-baik yang diharap. Dan kalam yang lain juga dia kata anta babullahi nalal murtaja, kamulah pintu untuk sampai kepada Allah Ta'ala, nalal murtaja, mencapai oleh orang-orang yang berharap untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di lautan Muhammadur Rasulullah itu lautan yang luas. Masuk kata lautan yang luas, segala rahsia Allah Ta'ala terbentang dengan kejadiannya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nur Muhammad yang selalu saya sebutkan, laulaka ma khalaqtul aflaka, kalau bukan kerana kamu ya Muhammad, ma khalaqtul aflaka, aku tak akan ciptakan seluruh alam semesta. Alam semesta ini tak akan wujud tanpa adanya Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad dizuhirkan alam kabir. Mana alam kabir? Langit, bumi, apa semua, arash, kursi, alam loh, lautan, daratan, sungai, apa semua, bukit, gunung. Itu orang panggil alam kabir. Kemudian alam kabir terhimpun pada alam saghir. Apa dia alam saghir? Insan, manusia ni. Manusia dipanggil alam saghir. Itu makna. Bahkan setengah ulama berkata Muhammadur Rasulullah itu lautan yang meliputi. Dan la ilaha illallah satu titik daripadanya, hanya satu titik. Apa dah? Maksud satu titik, bukan satu titik mana sedikit ya. Jangan kata satu titik sedikit. Satu titik bermakna la ilaha illallah apa Muhammadur Rasulullah, satu lautan yang luas. La ilaha illallah hanya satu titik. Masuk kata satu titik, hakikat lautan yang luas, hakikatnya air ya. Setitik ya. Ibaratnya setitik air ya. Masuk kata setitik air ni macam ni lah. Pandang buih, pandang laut. Kalau pandang luas, ada air, itu orang panggil laut. Kalau bergerak-bergerak macam ni, itu orang panggil ombak. Kalau biji-biji macam ni, orang panggil buih. Hakikatnya
air juga, bukan ada benda lain. Begitulah Muhammadur Rasulullah ni dalam lautan yang begitu luas, nak cerita hakikat dia wujudullah semata-mata. Faham masalah? Wujudullah, bukan ada lain lah. Jadi nak mengenal di mana? Mengenal di Muhammadur Rasulullah. Kalau tak mengenal Muhammadur Rasulullah, orang duduk dalam laut, dia tak kenal air lagi. Macam mana duduk di laut tapi tak kenal air? Tak boleh ya? Jadi bermakna Muhammadur Rasulullah itu membawa rahsia Allah Subhanahu wa taala. Segala rahsia Allah taala itu di dia. Atau dipanggil laut yang luas. Apa juga, sama ada perbuatan, sama ada asma, sama ada sifat, sama ada zat, hakikatnya semua terhimpun pada Muhammadur Rasulullah. Bukan ada lainnya. Kan? Jadi Allah Ta'ala itu satu titik daripadanya. Apa satu titik? Hakikatnya nak cerita dia sahaja. Artinya mentauhidkan Allah itu setengah daripada barang yang mendatang dengan dia oleh Rasulullah. Ini cara pandangan zahir ya. Yang saya hurai tadi atas jalan hakikat. Artinya setengah daripada barang yang mendatang dengan mentauhidkan Allah Ta'ala itu setengah daripada benda yang mendatang akan dia oleh Rasulullah. Rasulullah bawa main benda tersebut. Ini jalan dia kena kenal Muhammadur Rasulullah. Jelas ya? Itu makna Muhammadur Rasulullah. Kaji, selidik, pahamkan elok-elok. Jangan kita menyesal di belakang hari. Beramal banyak. Ya, kata ilmu kita tinggi, tapi Nabi Muhammad kita tak kenal. Macam mana Nabi Muhammad kita tak mengenal? Yang mana zuhir Muhammad, yang mana batin bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barangkali karena hikmah yang tersebut. Apa makna hikmah tersebut? Muhammadur Rasulullah satu lautan yang luas, dan la ilaha illallah baru satu titik daripada lautan itu, yaitu menghimpunkan keduanya akan ayat. Dan barangkali karena hikmah yang tersebut. Apa dia? Yaitu hikmah. Hikmah tersebut menghimpunkan kedua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan sekalian aqaid terhimpun. 50 simpulan iman yang kita belajar pada awal kitab tu, serta pendek keduanya. Pendek ya? Berapa huruf? Ada 24 huruf. Tak percaya bilang 24 tak? 24 hurufnya. Bahkan dalam la ilaha illallah, tiap-tiap huruf tu mesti ada huruf, orang panggil huruf bulat. La ilaha, tengok ada bulat tak? Ilaha ada bulat tak? Illa ada bulat juga. Allah, Muhammad ada bulat. Rasul ada bulat. Allah ada bulat. Kenapa? Itu lambang hati. Sepatutnya ingat 24 jam. Kalimat dia ada 24 huruf. Nafas kita ada, kehidupan kita sehari ada 24 jam. Nafas kita ada 24,000 sehari semalam. Sepatutnya jantung kita tempat pam darah di sini dengan nafas, kan? Kita zahir daripada anfas, nufus, tanafas. Anfas, nufus, tanafas, nafas. Tarik, sepatutnya kena ingat Allah. Kena ingat Allah. Lepas tu tak ada huruf yang bertitik. Ada huruf bertitik tak? Dia tak ada huruf bertitik. Bermakna jangan kita kotorkan hati kita dengan titik-titik. Itu maksudnya. Sebab di sini tak ada huruf bertitik. Jangan kita kotorkan hati kita dengan titik-titik. Kemudian ada berapa kalimat? Ada 7 kalimat. 7 kalimat di sinilah gambaran jagalah anggota yang 7 supaya terpelihara kita daripada 7 pintu neraka. Jaga anggota yang 7 supaya terpelihara daripada 7 pintu neraka. Itu orang panggil hikmah. Ini ada sebut kat mana ni? Apa yang saya sebut ni dalam ni tak ada ni. Buka kitab Aqidatul Najin. Belakang mana la ilaha illallah mesti ada sebut benda yang saya sebut ni. Tengok dalam Aqidatul Najin. Ya, jelas tak? Barangkali dia kata serta pendek keduanya.
pendek, ada 24 huruf, ada 7 kalimat, menjadi oleh syarak. Apa syarak? Syariat hakiki itu Allah, syariat majazi itu Nabi Muhammad. Akan kedua-duanya terjemah bagi barang yang di dalam hati daripada iman. Apa terjemah? Bila seseorang mengucap asyhadu an la atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan bunuh dia. Jangan bunuh dia. Ini yang berlaku pada seorang sahabat Nabi bila dalam peperangan, potong sana potong sini apa semua. Orang kafir tadi dah jatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Nabi pun datang berat bagi sekali. Putus. Sampai berita ke Nabi. Nabi tanya, "Kenapa kamu bunuh?" Dia takut pedang aku ya Rasulullah. Tak boleh, Nabi kata. Seseorang tadi bila asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mana terpelihara nyawa dia, terpelihara harta dia. Jangan kita bunuh-bunuh harta dia, jangan kita ambil-ambil. Oh, dia kata, ini tipu ya. Umirtu an ahkuma bizawahir wallahu yatawalla sarair. Disuruh aku berhukum dengan zahir, wallahu yatawalla sarair. Allah Ta'ala yang mengatur rahsia-rahsia itu Allah Ta'ala. Nah, jadi mana? Barang yang terjemah, benda yang ada di dalam hati seseorang daripada iman. Nah, jadi seseorang bila dah mengucap 2 kalimat syahadat, bermakna dia ahli tauhid atau ahli syahadah. Kalau dia jemput kenduri, datang. Kalau dia sembelih, kena makan. Kalau ada kematian, kena urus jenazah dia. Oh, dia tak sembahyang, itu urusan dia dengan Tuhan. Kenapa kita menghukum dia ni ahli neraka? Ni kita hidup pun tak tentu lagi ni. Yang kita sembahyang ni, tentu ke masuk syurga? Tak tentu lagi. Jangan kita senang-senang hukum orang. Dan tiada diterima daripada seseorang akan Islam seseorang, melainkan dengan kedua, apa dia? Kena mengucap 2 kalimat syahadat. Ini bagi siapa? Bagi orang kafir yang baru masuk agama Islam. Nak masuk agama Islam, dia kena mengucap dengan lafaz asyhadu. Dan dia kena mengucap wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tak madai asyhadu an la ilaha illallah. Adapun kita ni lahir daripada orang Islam ni, macam mana pula? Lahir daripada orang Islam, ada sebahagian ulama mengatakan paling kurang kita kena mengucap juga 2 kalimat syahadat sekali seumur hidup kita. Kalau tak ada mengucap juga 2 kalimat syahadat walaupun lahir daripada orang Islam, bukan orang Islam. Ada sebahagian kata tak payah. Kalau dia tak mengucap 2 kalimat syahadat pun, dan dah kira Islam, mati dia kena urus cara orang Islam. Kenduri dia kita kena hadir. Kalau dia sembelih, halal kita makan. Masalah dia tak sembahyang, dia tak mengucap 2 kalimat syahadat, itu urusan dia dengan Tuhan. Kita bukan hukum dia. Tengok mak ayah dia Islam tak Islam. Jadi ambil jalan selamat, paling kurang dia kena mengucap juga 2 kalimat syahadat sekali seumur hidup. Adapun orang yang baru masuk, orang nak masuk agama Islam, dia mesti mengucap 2 kalimat syahadat. Kita ajarkan ya. Kalau ada orang nak masuk agama Islam. Oke, jelas. Dan ketahui olehmu bahawasanya terjemahan ini terjemahan, kita nak belajar terjemah. Tadi dah faham dah makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketahui olehmu bahawasanya terjemahan la ilaha illallah pada bahasa Melayu ini, apa dia terjemahan? Tiada Tuhan melainkan Allah. Artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Apa maknanya dengan sebenar? Bermakna yang sebenar bersifat istighna, yang sebenar bersifat iftiqar. Itu ada tak ada? Bermakna tak ada yang bersifat istighna, tak ada yang bersifat iftiqar, itu melainkan Allah. Melainkan Allah. Artinya bahawasanya Tuhan yang sebenar itu satu jua, yang sebenar. Yang lain, kalau mulut dia mengaku jadi Tuhan, mulut contoh mengaku jadi Tuhan, ataupun pada i'tiqad orang kafir kata Tokong itu Tuhan, dia tak sebenar. Bahkan dalam kitab ini tak kasar sangat ya. Kalau dalam kitab Misbahul Munir, siapa mengatakan Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, Tuhan orang Cina, Tuhan orang Hindu, Tuhan orang Kristian, dia kata sebahagian daripada benda yang boleh merosakkan akidah kafir. Satu jua Tuhan yang sebenar itu, satu jua.
Apa dia? Itulah yang bernama Allah. Kenapa satu juga? Sebab Allah lah yang ada sifat istighna, Allah lah yang ada sifat iftiqar. Dan tiada lain sekali-kali, tak ada. Yang lain itu tak ada sifat istighna, yang lain itu tak ada sifat iftiqar. Maka kalimah la, jelas ya? Ini cara kita nafikan. Tapi paling mudah ambil bahasa saya senang. La ilaha illallah, tak ada yang bersifat istighna, tak ada yang bersifat iftiqar illallah, melainkan zat yang bernama Allah. Kalau macam tu, Allah sahajalah Tuhan yang layak kita sembah. Ada. Kita ambil kesimpulan macam tu. Paling mudah. Maka kalimah la itu menunjuk atas nafi, artinya meniadakan. Dan kalimah ilaha itu manfi, bukan menafi ya. Salah ejaan Rumi tu. Manfi. Manfi mana yang mana manfi mana yang dinafikan. Artinya yang dihukum dengan tiada ada. Artinya manfi itu mana yang dihukum dengan tiada ada. Bukan tiada ada Tuhan. Tak ada yang bersifat istighna, tak ada yang bersifat iftiqar. Itu yang kita nafikan manfi tadi. Mana tak ada lah yang bersifat istighna. Ilaha tadi ilaha itu ialah zat yang bersifat istighna, zat yang bersifat iftiqar. Habis bila kita kata la ilaha, tak ada lah zat yang bersifat istighna, tak ada lah zat yang bersifat iftiqar. Itu dan illa itu menunjuk di atas istisna. Ini kalau orang mengaji ilmu nahwu, istisna ini mana kecuali. Atau ada sebut artinya kecuali. Apa makna kecuali? Yaitu mengeluarkan barang yang kemudian daripada barang yang dahulu. Dulu dikatakan la ilaha, tak ada sesuatu yang bersifat istighna, tak ada sesuatu yang bersifat iftiqar, tak ada. Illallah, melainkan hanya zat yang bernama Allah. Illa tu kecuali kan. Bermakna yang lain ada sifat istighna, iftiqar, yang lain itu tak ada sifat istighna, tak ada sifat iftiqar. Dan kalimah Allah itu mustasna. Bacaan tu mustasna. Apa makna mustasna? Artinya yang dikecualikan. Apa maknanya dikecualikan? Itulah yang dikeluarkan daripada nabi yang dahulu. Apa makna yang dikeluarkan? Artinya yang diisbatkan kemudian daripada nabi. Ini kalau orang tak mengaji nahwu payah nak faham. Faham? Sebab kaidah kita istisnaul nabi isbatun, istisnaul isbati nafyun. Istisna daripada kalam nabi jadi isbat, istisna daripada kalam isbat jadi nafi. Sekarang kalam ini kalam nabi, kemudian kita datangkan dengan illa. Jadi kalau macam tu istisnaun nabi isbatun, istisna daripada kalam nabi itu memberi faedah mana isbat. Paham ya? Memberi faedah mana isbat. Bermakna hanya Allah lah yang ada sifat istighna, yang ada sifat iftiqar, Allah Ta'ala sahaja. Yang lain tak ada. Yang lain itu tak ada sifat istighna, tak ada sifat iftiqar. Jelas ya? Cara nafi itu kena paham. Jangan silap masukkan tokong, batu, kayu apa semua tu. Yang ni rosak nafi kita. Bahkan kalau nafi macam tu, sebahagian ulama mengatakan batal syahadah. Nafi macam mana nafi tak betul? Rosak akidah kita. Mungkin ada sebut bawah ni, saya tak ingat. Dan apabila ketahui engkau akan yang demikian itu, kita dah tahu macam mana cara nafi, macam mana cara isbat, kan? Maka ketahui olehmu bahawa nafi itu terhadap ia ke atas yang disembah dengan sebenar pada wakil. Ternafi disembah mana? Terhadap ia atas yang disembah dengan sebenar pada wakil. Itu tak ada dah yang bahasa dia, tak ada dah yang bersifat istighna, tak ada dah yang bersifat iftiqar, tak ada dah ubudiyah kita kepada yang lain. Bahasa dia, tak ada dah kehambaan kita kepada yang lain. Sebab yang lain tak ada sifat istighna, yang lain itu tak ada sifat iftiqar. Habis kepada siapa kalau tak ada dah? Pada wakil, apa mana pada wakil? Diri pekerjaan atau diri perkara. Tak ada dah. Kalau sembah tokong, cicak berak atas hidung dia nak basuh, nak buang, tak boleh. Kan? Orang Kristian sembah Isa.
Macam mana Nabi Isa kena salib pula? Sampai mati kena salib? Sembah matahari sampai waktu maghrib tenggelam pula matahari. Ke mana pula? Habis macam mana? Jadi bermakna tak ada dah disembah dengan sebenar pada wakil, mana pada diri pekerjaan atau diri sebenar benda, melainkan illallah, yang ada istighna ibtiqar, yang ubudiyah kita hanya kepada yang bernama Allah sahaja. Kenapa yang bernama Allah? Sebab dialah yang ada istighna, dialah yang ada sifat ibtiqar. Jangan silap, payah ni kalam dia ni. Macam mana cara kita nak mengisbatkan, macam mana cara kita nak nafikan, macam mana cara kita nak mengisbatkan. Maka tatkala itu makna kata kita tiada Tuhan melainkan Allah itu, bila kita kata la ilaha illallah, mana tiada Tuhan melainkan Allah itu, ternapilah yang disembah dengan sebenar pada hakikat. Tak ada. Pada hakikat sebenar sembahan lain tak ada melainkan Allah Ta'ala sahaja. Allah Ta'ala sahaja. Kenapa Allah Ta'ala sahaja? Sebab dialah yang ada istighna, dialah yang ada ibtiqar. Yang lain itu ternapi. Kenapa? Sebab yang lain itu tak ada sifat istighna, yang lain itu tak ada sifat ibtiqar. Ini cantik ni bahasannya. Ternapilah disembah dengan sebenar pada hakikatnya melainkan Allah Ta'ala. Maka ia jua yang tiada ternapi. Allah Ta'ala tak nak, kita tak nafikan pada awal lagi. Allah Ta'ala tak ternapi pada awal lagi. Sebab istighna ibtiqar itu sifat dia dah. Nak napi-napi buat apa lagi? Yang kita nafikan sembahan yang lain daripada yang bernama Allah. Kenapa kita nafikan sembahan yang lain daripada Allah? Sebab yang lain tak ada sifat istighna, yang lain tak ada sifat ibtiqar. Hanya Allah sahaja yang ada sifat istighna ibtiqar. Maka jika dikata orang bahawa yang disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain daripada Allah, itu tiada ada sekali-kali. Memang tak ada, betul tak? Tokong bukan dia, matahari bukan dia, maka tiada sah dinafikan dia. Nak nafi buat apa lagi? Kerana menafikan barang yang tidak ada itu tahsilul hasil, dan ia mustahil. Ini soalan lah kalau orang tanya. Kalau macam tu faedah buat apa kita nak datangkan nafi? Kalau dah tak ada, betul tak? Kalau dah tak ada, yang lain itu bersifat istighna ibtiqar, kenapa datangkan nafi? Terus kata Allah ilahun, Allah ilahun, bermula Allah itu Tuhan, bermula Allah itu Tuhan. Kenapa perlu kata la ilaha illallah? Nak nafi benda apa lagi? Sedangkan benda yang lain tak ada sifat istighna ibtiqar, hanya Allah Ta'ala sahaja. Kalau nafikan juga jadi menafikan benda yang tak ada. Benda tak ada nak nafi boleh tak? Kalau benda ada kita nafikan, ya sungguh. Berdiri oleh kaum, melainkan azwan. Azwan saja tak berdiri. Tak, hakik bermakna dia ada, dia duduk. Yang lain semua berdiri. Itu tak apalah. Sekarang yang ada sifat istighna ibtiqar ada tak benda selain daripada Allah Ta'ala? Tak ada. Habis Nabi buat apa? Seolah kata orang datang soalan macam ni. Jadi apa jawapan daripada Syekh Ahmad? Dia kata nescaya berkata kami. Kami ni ulama-ulama usuluddin. Nescaya berkata kami, makna menafikan demikian itu, nafi demikian itu, mengkhabar, nak cerita, khabar nak cerita, dan mengiktikadkan ketiadaan adanya. Kenapa mengiktikadkan ketiadaan adanya? Sebab masalah Allah Ta'ala ni bukan boleh kita nak nampak, nak pegang tak boleh. Habis di mana pembuktiannya? Pembuktiannya di makhluk. Bila pembuktian di makhluk tu yang jadi kesamaran, kan? Sebab itu perlu datangkan la ilaha illallah. Yang makhluk tu hampa sebagai kenyataan pembuktian sahaja. Sebab pada i'tiqad orang akan i'tiqad makhluk. Contoh sekarang banyak orang kafir sembah macam-macam. Tu bukti dah. Memanglah tak ada benda. Tapi nak cerita, dia kata mengkhabar dan mengiktikadkan ketiadaan. Kalau tidak, kalau nak cerita Allah Ta'ala tapi alamat tak ada,
Baik itu Allah Ta'ala sebelum wujudnya makhluk jadi kanzan makhfi dah. Rahsia tersembunyi ya. Siapa nak hukum Allah Ta'ala? Sekarang bila Allah Ta'ala zuhirkan makhluk, kena cerita. Nak khabar bahawa Allah Ta'ala tu zat yang ada, yang qidam, yang baqa, yang qudrat, yang alim, yang macam-macam kita cerita sifat-sifatnya. Dan mengiktirafkan ketiadaan adanya. Tiada makna meniadakan barang yang tiada ada. Bukan maksud kita nak menafikan, meniadakan barang yang tak ada. Sebab ini nak cerita, nak khabar, nak cakap. Sebab jadi kesamaran pada i'tiqad manusia. Meletakkan ada benda selain daripada Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Ini tak kenal. Dan sah dijadikan nafi itu. Tengok. Ini makna yang kedua ya. Ini selalu dalam kitab Sulamut Tauhid saya bubuh ni. Dan sah dijadikan nafi itu terhadap, tadi kita kata nafi apa? Nafikan nafikan makna ketuhanan kepada yang lain. Itu tadi makna yang pertama. Menafikan makna ketuhanan kepada yang lain dan mengisbatkan makna tersebut kepada zat yang bernama Allah. Itu tadi. Ini makna yang kedua. Dan sah dijadikan nafi itu terhadap kepada barang yang di dalam zihin. Zihin mana otak. Otak atau pemikiran. Di dalam zihin mana pemikiran mukmin. Sebab apa kita nafikan? Kerana bahawa zihin itu mentaswir. Taswir mana menggambarkan. Bahasa Arab. Mentaswir, yakni menggambarkan ia atas jalan fardu dan takdir. Apa makna fardu takdir? Andaian. Andaikan. Fardu dan takdir itu makna mengandaikan akan ada beberapa Tuhan yang disembah dengan sebenar. Ini biasa jadi macam mana? Kita orang beriman, syaitan dia tak kacau dah. Orang kafir ikut cara dia kan. Kalau orang beriman ni, syaitan kacau. Kacaunya dah kalau kita sebelum mengaji tauhid. Saya pun saya ingat belas-belasan dulu ada teringat. Betul ke Allah Ta'ala Tuhan? Dia main dekat jantung kita ni. Okay. Itu yang dia kata. Yang ni benda yang datang pada otak kita, betul tak? Betul ke Allah Ta'ala Tuhan? Macam mana ni? Jadi hayat tu yang kita nak nafikan. Tolak. Sebab itu syaitan datang ke dalam pemikiran kita. Hanya kita nak nafikan. Bahkan kalau berlaku keadaan macam ni, sunat kita baca apa selalu? Amantu billahi wa rasulih. Amantu billahi wa rasulih. Amantu billahi wa rasulih. Baca banyak-banyak sampai dia tenang balik. Okey, tak apa. Memang ada. Benar ni. Itu makna menafikan benda yang datang pada zihin otak orang yang beriman. Kenapa otak orang beriman? Otak orang beriman dia tak mengiyakan bahawa tokong itu Tuhan. Berbeza orang kafir. Kalau orang kafir di hati dia sungguh benda inilah yang berkuasa. Dia berjalan kadang tengok ada cerita bawa patung salib pula apa? Lambang salib. Tengok syaitan jin-jin hantu-hantu semua takut. Sebab apa? Sebab dia percaya. Nampak tak? Jadi benda yang datang pada zihin orang kafir itu tak pakai. Sebab apa? Sebab dia mempercayai benda tersebut. Adapun benda yang datang dalam zihin otak kita bukan percaya, tapi dah diganggu. Ketika itu diganggu kita. Apa itu kita kena tolak. Amantu billahi wa rasulih. La ilaha illallah kita kata. Muhammadur Rasulullah. Tolak yang lain. Kita ulang banyak kali. Benda tu tak masuk. Faham Okey. Kemudian menghukum ia atas sekaliannya dengan nafi. Apa yang datang pada otak kita hukum. Tengok muka surat apa? 50 lah. Muka surat 50. Kemudian menghukum ia atas sekaliannya dengan nafi. Benda yang datang tu kita nafikan. Melainkan Allah Ta'ala jua yang tiada dinafikan. Allah Ta'ala nak nafikan buat apa? Sebab dialah pada i'tiqad kita yang Tuhan. Cuma kita tak reti sifat istighna i'tiqad, kita tak reti. Contoh ni awal-awal dulu sebelum kita mengaji,
Hati kita yang kepada Allah Ta'ala atau Tuhan, tiba-tiba datang benda lain. Itu yang kita tolak. Allah sahaja, la ilaha illallah. Kita katanya no. Tetapi tiada hasil rad. Rad mana tolak. Di atas kufar. Rad mana tolak di atas kufar, orang-orang kafir, melainkan dengan i'tibar waqi'. Nah, tetapi tiada hasil rad atas orang kafir melainkan dengan i'tibar waqi'. Apa makna i'tibar waqi'? Diri perkara. Jadi bermakna kalau kita setakat kata la ilaha illallah, aku nafikan yang ada pada otak aku. Ini tak cukup lagi kalau kita nak berbahas dengan orang kafir. Dia kena nafikan mana, melainkan dengan i'tibar waqi'. Apa makna i'tibar waqi'? Diri perkara. Diri perkara itu yaitu tak ada sesuatu yang bersifat istighna, ibtiqar illallah, itu waqi'. Melainkan zat yang bernama Allah. Ini tokong ni, tokong bukan Tuhan. Matahari tu bukan Tuhan. Ada sebab istighna. Itu kan ada ayat Nabi Ibrahim kan? Dia kata aku nak cari Tuhan. Mula dia kata matahari, kok Tuhan dia kata. Tiba-tiba matahari hilang. Macam mana aku nak sembah matahari? Tuhan, matahari pun hilang. Menghadap pula ke bulan. Lepas tu bulan pun hilang. Macam mana aku nak sembah bulan? Bulan pun hilang. Ini sebenarnya Nabi Ibrahim buat macam tu supaya apa? Supaya otak kita berfikir. Kan? Yang ada sifat istighna, ibtiqar, yang hanya dipanggil Allah, yang hanya dipanggil Tuhan, itu yang bernama Allah. Maka tiada hasil rad, mana tolak di atas kufar, melainkan dengan i'tibar waqi'. Apa makna i'tibar waqi'? Kena pandang istighna, ibtiqar itu hanya ada pada yang bernama Allah. Nafi kepada yang lain, itu baru tepat. Dan tiada dijadikan nafi itu terhadap kepada barang yang di dalam zihin kafir, otak orang kafir. Otak orang kafir berfikir kan. Contoh dia mempercayai tokong semua. Kerana bahwasanya barang yang di dalam zihin kafir daripada berhala dan umpamanya itu sabit, tiada sah dinafikan. Nak nafi benda apa? Dia mempercayai. Dan kita tak boleh nak masukkan ini tokong. Ini tokong sebagai Tuhan. Ini Tuhan siapa ni? Ini Tuhan Cina ni. Kalau bentuk macam ni. Ini Tuhan siapa ni? Ini Tuhan India. Ini Tuhan Kristian. Tak boleh. Tak sah kita nak nafikan. Jadi yang kita nafikan tadi apa dah? Nafi makna ketuhanan kepada yang lain. Yang lain tu tak ada. Jangan kita kira pula tahu tu Tuhan orang Cina. Kalau sebut Tuhan, bermakna kena ada sifat istighna, ibtiqar. Tiba-tiba kata itu India pula punya Tuhan. Kok mana pula? Jadi bermakna di sini nak kata Tuhan tadi apa dah? Mesti kena ada sifat terkaya, mesti ada sifat ibtiqar. Ada pada siapa? Ada pada zat yang bernama Allah sahaja. Itu. Jelas ya? Nampak? Yang datang pada zihin orang-orang kafir, yang tu tak sah kita nak nafikan. Dan alhasil yang dinafikan itu, hanya kita nafikan itu salah satu daripada dua perkara. Dua perkara ini dua makna. Kita dah belajar tadi dah. Apa dia? Yang pertama, segala Tuhan yang disembah dengan sebenar pada waqi'. Waqi' mana diri perkara yang lain daripada Allah Ta'ala. Tak ada. Sebab apa? Sebab yang lain daripada Allah Ta'ala itu tak ada sifat istighna, tak ada sifat ibtiqar. Betul tak? Itu yang kita nafikan. Nafi segala Tuhan yang pertama, segala Tuhan yang disembah dengan sebenar pada waqi' yang lain daripada Allah Ta'ala. Yang ni tak ada. Ni yang kita nak nafikan. Kita nafikan Allah Ta'ala sahaja. Maksud kita Allah Ta'ala sahaja yang ada sifat istighna, ibtiqar. Ini yang kita tak nafikan. Sebab apa? Sebab dia ada sifat istighna, dia ada sifat ibtiqar. Itu satu. Tapi kalau secara mudah saya kata,
Yang kita nafikan apa dah? Nafi makna ketuhanan kepada yang lain. Isbatkan makna tersebut kepada Allah. Itu makna yang pertama. Dan yang kedua, menafikan barang yang pada zihin mukmin. Macam mana? Yang mentaswir, menggambarkan akan banyak yang disembah dengan sebenar. Ini ketika iblis mengganggu bermacam-macam yang datang pada pemikiran kita. Tolak terus. Ma yahturu bi balika Allahu mukhalifun rizalika. Apa yang terlintas di hati kamu, Allah Ta'ala menyalahi akan yang demikian itu. Oke, habis ya. Maka salah satu daripada dua inilah yang dinafikan. Apa maksudnya dinafikan? Makna. Kita nafikan makna yang datang pada zihir. Kita nafikan makna sembahan yang lain yang ada sifat istighna dan iftikhar. Itu kita nafi. Habis kita isbatkan kepada siapa? Maka salah satu daripada dua inilah yang dinafikan. Kemudian maka diisbatkan Allah. Yang ada sifat istighna, yang ada sifat iftikhar, itu Allah Ta'ala. Artinya yang dihukum dengan bahawa Allah Ta'ala itu ada dan ialah Tuhan yang sebenar. Jadi Allah Ta'ala itu yang ada, yang Tuhan yang sebenar, itu Allah Ta'ala. Bukan yang lain daripada Allah Ta'ala. Bahasa dia bahasa lamu. Tapi boleh faham ya? Nah. Dan wajib atas yang berkata La ilaha illallah. Wajib ya. Mulahazah. Apa makna mulahazah? Mulahazah mana memikirkan atau memandang dalam hati. Mulahazah bahawa Allah Ta'ala itu tidak dinafikan daripada mula. Nak nafi benda apa Allah Ta'ala? Memang Allah Ta'ala itu bersifat istighna, bersifat iftiqar. Artinya tiada masuk Allah Ta'ala itu dalam perhimpunan segala Tuhan yang dinafikan itu dahulu. Dahulu daripada dinafikan. Kita bukan menafikan Allah Ta'ala. Dia tak termasuk. Jadi maksud kata menafikan makna kepada yang lain. Menafikan makna kepada yang lain itu orang panggil menafikan ketuhanan kepada yang lain. Faham tak? Menafikan makna kepada yang lain bermakna menafikan ketuhanan kepada yang lain. Lepas tu mengisbatkan makna tersebut kepada zat yang bernama Allah. Habis ya. Jadi menafikan makna ketuhanan kepada yang lain, adakah Allah Ta'ala masuk kepada yang lain? Allah Ta'ala tak masuk. Jelas kan? Allah Ta'ala tak masuk. Dalam perhimpunan segala Tuhan yang dinafikan itu dahulu daripada dinafikan. Kena faham ini elok, bahasa dia agak payah. Dan tatkala dinafikan, ketika kita nafikan pun tak termasuk. Kerana bahawasanya jika berniat ia bahawa Allah Ta'ala itu masuk dalam jumlah segala Tuhan yang dinafikan. Maksud Tuhan yang dinafikan, makna menafikan makna ketuhanan kepada yang lain. Kalau Allah Ta'ala termasuk tokong batu kayu sekali, itu nescaya jadi kafir. Apa yang saya kata, jangan masukkan makna yang kita nafikan tadi, Allah Ta'ala termasuk sekali. Kena bagi faham cara nafi. Elok-elok ni silap. Apa dah? Menafikan makna ketuhanan kepada yang lain. Bermakna yang lain. Bermakna yang lain itu Allah Ta'ala tak termasuk tu. Habis Allah Ta'ala dah bersifat dengan sifat ketuhanan. Dia tetap bersifat ketuhanan. Dan mengisbatkan makna tersebut, makna ketuhanan tersebut kepada zat yang bernama Allah. Yang lain itu ternafi. Jangan main masuk-masuk Allah Ta'ala. Kalau cara Nabi kata masuk tokong batu kayu, Allah Ta'ala pun sekali dia kata. Kemudian kita keluarkan illallah. Itu cara macam tu dia kata kafir. Ini hati-hati. Ini kebanyakan orang awam. Atau dia kata tiada Tuhan. Kadang-kadang ada orang berzikir la ilaha. Anak kata la ilaha. Salah kata la ilaha? Tak salah. Kenapa? Yang lain tu tak ada sifat ketuhanan. Bahasa dia cara ringkas, kata la ilaha. Kadang mak ayah kita tu. La ilaha. Dia tak bunyi. Illallah tu tak bunyi. Tapi kalau orang silap faham,
Dia kata menafikan Tuhan. Siapa menafikan Tuhan? Maksud kata la ilaha, yang lain itu tak ada sifat ketuhanan. Illallah, melainkan yang bernama Allah. Yang tu baru tepat. Biasa orang kampung kan, orang kampung, la ilaha, la ilaha. Dia cakap skrat. Tapi makna tak rosak tu. Rosak ke mana? Tak rosak. Tapi kena faham lah maksud dia. Kalau dia tak faham maksud, tiba-tiba dia kata tiada Tuhan, Allah Ta'ala tak ada. Jadi itu rosak tu. Sebab dia memasukkan Allah Ta'ala dalam yang dinafikan tadi. Sedangkan Allah Ta'ala tak masuk dalam nafi. Allah Ta'ala masuk dalam nafi ya? Allah Ta'ala tak termasuk dalam nafi itu. Maka kata illallah itu artinya melainkan Allah itu qarinah ataupun bukti atas barang yang dikehendaki pada permulaan daripada bahawa Allah Ta'ala itu tidak masuk di dalam segala Tuhan yang dinafikan. Mana yang lain daripada Allah Ta'ala tak termasuk. Jadi kalau kita kata la ilaha, tiada yang lain bersifat istighna iftiqar. Tak ada, yang lain tak ada. Cuma kita tak isbat lagi. Kalau sebut illallah, melainkan yang ada bersifat istighna, ada bersifat iftiqar, itu hanya yang bernama Allah. Itu tepat. Tapi tak salah. Bagi jelas, bagi elok-elok ni cara nak fahamkan makna la ilaha illallah. Okey, habis. Nak habis sikit ya. Kita pun tak banyak dah, insyaAllah. Okey. Ada soalan? Soalan? Kita minta siapa yang mengikuti pengajian, kalau ada persoalan boleh hantar dekat grup. InsyaAllah saya jawab. Okey, kemudian ketahui, perhati elok-elok cara nak pegang, cara nak nafi isbat ni kena betul-betul. Jangan ngaji tak faham. Kita tak mau mengaji ni sebab ni benda-benda kita bawa sampai bila-bila ni pegangan kita. Kemudian ketahui olehmu pula bahawasanya mentauhidkan Allah Ta'ala dengan kalimah la ilaha illallah itu, manakala disebutkan, bila kita sebutkan la ilaha illallah atau disuratkan kita tulis la ilaha illallah, ditakdirkan kemudian daripadanya akan Muhammadur Rasulullah. Itu yang kita kalau berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, habis di hujung Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kita sambung Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqq alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nab'atsu insyaallah taala min amri rahmatillahi wa karamih. Kita sambung Muhammadur Rasulullah, dan dia kena dihadirkan di hati kita. Dan jika tiada ditakdirkan demikian itu, nescaya bersekutu tauhid kita dengan tauhid umpama Yahudi, seperti menyebutkan dia oleh setengah mereka itu. Ini khilaf ulama lah. Boleh kita kata la ilaha illallah, tapi sebahagian ulama kata bila kita sebutkan la ilaha illallah dalam hati kita, Muhammad kena andaikan Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Sebab orang Yahudi pun percaya Allah Ta'ala itu Tuhan, cuma dia tak percaya Nabi Muhammad tu ya. Lepas itu bila kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang Yahudi berkata Uzair anak Allah, orang Kristian berkata Isa anak Allah. Dia tak percaya Nabi Muhammad itu dia tak percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Faham? Nabi Muhammad itu utusan Allah Ta'ala. Lepas itu kalau kita tak sebutkan lepas la ilallah, kita tak hadirkan Muhammad Rasulullah, sebahagian ulama mengatakan bersekutulah tauhid kita seperti tauhid orang Yahudi atau Nasara. Bersekutu sama. Maksud kata bersekutu ini sama tauhid dengan orang Nasara. Ini khilaf ulama. Tak apa, itu sunat ya, sunat kita hadirkan Muhammadur Rasulullah. Itu yang membezakan. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf
Diterimakan sekalian barang yang didatangkan. Mana menerima, bukan diterima ya. Menerima sekalian barang yang didatangkan dengan dia oleh Rasulullah. Apa yang dibawa oleh Rasulullah, sama ada akal kita boleh berfikir atau akal kita tak mampu nak berfikir, sudah kita terima. Daripada segala pekerjaan agama. Adakala kita mempercayai Muhammad Rasulullah, kenapa kita menolak sebahagian, kita mempercayai sebahagian? Akal kita mampu fikir, kita pakai. Akal kita tak mampu fikir. Ini orang-orang apa orang panggil sekarang? Liberal. Dia pakai akal dia saja. Daripada segala pekerjaan agama. Contoh, kenapa perempuan yang dah berhenti darah haid bila bercerai dengan suami kena iddah juga. Sedangkan fungsi asal beriddah itu apa? Di ma'rifati bara'atir rahim, nak mengenal, nak tahu kosong rahim daripada sesuatu. Habis kalau orang dah tak keluar darah, dia nak mengandung lagi, dia tak mengandung lah. Tu macam mana pula tu? Dia tak mengandung lah. Ini orang panggil amrun ta'abudi. Apa amrun ta'abudi? Pekerjaan yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah taala tahu. Dan Nabi Muhammad bawa akal, walaupun akal kita tak boleh nak fikir, sudah kita terima saja. Daripada segala itu termasuk dalam percaya Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak, kita tak percaya Muhammadur Rasulullah. Dan percayakan dengan sekalian barang yang mengkhabar ia dengan dia daripada sekalian yang ghaib. Nabi bercerita kepada kita sekalian benda-benda gaib. Banyak ada alam barzakh, alam kubur, alam mahsyar. Nah, macam mana dalam syurga memandang tajalli Allah, contoh dia. Ini semua benda-benda yang gaib. Apa lagi? Nabi bercerita kadang benda tak berlaku lagi, tapi Nabi ceritalah. Contoh Nabi kata apa alamat kiamat? Antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha. Akan melahirkan oleh hamba perempuan akan tuan dia. Mana dia? Kita laki bini kerja. Ni dapat anak, mak, tolong jaga ni, saya bayar sebulan 300. Masa enggak tak? Ya Allah. Tapi Nabi dah sebut dah dulu. Nabi dah sebut lama dah. Antalidal amatu rabbataha. Akan melahirkan oleh hamba perempuan akan tuan dia. Anak jadi tuan. Anak bayar gaji kat mak. Mak ni RM300, RM500 jaga anakku. Kurang adab. Jangan macam tu. Suruh orang lain lah, dengan mak sendiri jangan suruh. Itu kurang ajar nama dia. Anak kurang ajar, kurang diajar. Dia kena bagi pengajaran, kena bagi faham. Mak ni bagi selesa ya, mak ayah ni bagi selesa ya. Tak usah kita beban dengan apa-apa. Dia yang melahirkan kita, tiba-tiba kita bayar gaji kat dia. Nabi dah sebut dah 1442 tahun sudah. Nabi dah sebut dah. Sekarang berlaku dah. Ramai sayang cucu dia kata. Sayang cucu pun cara lain. Jangan bayar gajinya tu jangan. Dia bukan cara dia macam tu. Okey, mana Nabi dah sebut benda-benda yang gaib. Okey, jelas ya? Inilah mana pengertian la ilaha illallah. Saya harap dapat faham dengan elok ni.